Assalamualaikum dan selamat pagi. Cikgu ucapkan kepada murid-murid kelas 4 Naim dan juga 4 Firdaus. Dan terima kasih kerana sudi menonton video pengajaran mata pelajaran sejarah tahun 4 untuk pertama kalinya di tahun ini. Jadi bagi murid tahun 4, mata pelajaran sejarah ini merupakan subjek baru sebab sebelum ni kamu berada di darjah 3. Darjah 3 tak ada subjek sejarah. Jadi cikgu pasti kamu mesti pernah dengar perkataan sejarah. Pernah dengar ke tidak? Ada ke yang tak pernah dengar perkataan sejarah? Okey, tapi perkataan sejarah ni kita jaranglah guna dalam percakapan kita harian kan. Tapi mesti kita pernah dengar perkataan sejarah ini. Jadi cikgu nak tanya kamu, apakah sejarah? Apakah sejarah? Kamu tahu ke tidak? Tapi tak boleh jawab kat sini kan? Cikgu nak kamu jawablah. Apakah yang kamu tahu tentang sejarah? Okey, cikgu tak nak banyak cerita. Kalau cikgu cakap panjang je kan? Jadi cikgu nak kamu buka buku teks sejarah. Oh, lupa, kamu tak ada buku teks sejarah kan? Belum dapat lagi. InsyaAllah akan dapat nanti. Kamu dibekalkan dengan modul, iaitu salah satunya ialah salinan photostat isi buku teks sejarah. Jadi kamu lihat salinan photostat yang ada tajuk pengertian sejarah. Okay, di bawahnya ada gambar-gambar tokoh-tokoh sejarawan. Mereka di sini mereka menyatakan maksud-maksud sejarah dengan cara masing-masing lah. Okay. Setiap ahli sejarawan dia ada penyataan maksud sejarah tersendiri lah. Kalau kamu tengok Herodotus tu, apa dia fokus dia? Sejarah merupakan penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab. Dia kata tindakan manusia dan sebab. Sebab cikgu nak tarik perhatian kamu tentang situasi semasa. Okey, situasi semasa. Kita lihat COVID-19 melanda negara kita merupakan satu sejarah yang belum pernah terjadi lagi di negara kita. Jadi sebenarnya ia suatu peristiwa yang sangat besar dan harus menjadi sejarah. Dan sebenarnya kamu boleh ceritakan kepada anak kamu nanti, cucu-cucu kamu nanti, ayah dulu pernah berlaku dulu di Malaysia, sekolah ayah ditutup, ayah tak dapat pergi sekolah. Kamu perlu cerita dekat anak kamu. Kamu juga boleh cerita dekat cucu kamu. Atuk dulu masa sekolah dekat Malaysia ni, pernah sekali sekolah atuk ditutup. Atuk duduk rumah 3 bulan. Anak cucu awak pun tanya, ya ke atuk? Kenapa sekolah atuk tutup? Tindakan manusia. Bila kita tengok tindakan manusia, kenapa sekolah ditutup? Kamu pun tahu kan? Sebab kamu hidup dalam sejarah itu. Kenapa sekolah kita ditutup selama 3 bulan pada tahun lepas? Elok sekolah bulan 1, bulan 2, bulan 3, lepas cuti tu terus tutup sekolah. Lebih kurang lah 3 bulan. Kita terpaksa menjalani PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, di mana semua sekolah di seluruh negara ditutup. Kamu tak dapat hadir ke sekolah, kamu kena duduk di rumah, belajar di rumah. Sebenarnya itulah sejarahnya. Sejarah yang kamu boleh kongsikan, sejarah yang kamu boleh ceritakan kepada anak kamu, cucu-cucu kamu nanti. Dan ia benar berlaku tidak? Kalau anak cucu kamu kata, betul ke atuk? Kamu kena berikan bukti. Nanti kita akan belajar bukti-bukti sejarah. Okay? Kamulah yang boleh mengesahkan betul ke tidak yang kamu tu pernah duduk di rumah selama 3 bulan, lebih kurang 3 bulan, tak pergi sekolah. Seterusnya, Ibnu Khaldun. Cuba awak lihat. Sejarah membicarakan peradaban manusia dan perubahan yang berlaku. Kalau bercerita tentang peradaban,
Kita cerita tentang Malaysia lah. Malaysia ni dulu pernah dijajah oleh Jepun lah. Ada banyak lagi penjajah lain datang. Kalau kamu lihat dalam buku teks itu, salinan buku teks tu, tengok pendudukan Jepun di tanah Melayu pada tahun 1942 hingga 1945. Masa tu semua orang susah. Malaysia pun tidaklah seperti yang awak lihat sekarang. Kuala Lumpur tu tidaklah sama seperti yang awak lihat sekarang. Awak kena cari dalam internet, tengok Kuala Lumpur pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu, macam mana Kuala Lumpur tu. Okey? Dan perubahan itu, manusia berubahlah. Daripada hidup tu, daripada tak ada apa-apa, daripada zaman dulu orang tulis surat saja, sekarang dah menggunakan telefon. Itu perubahan dia. Okey? Sikap manusia pun berubah. Berubah. Cara hidup kita mungkin tak sama dengan cara hidup datuk dan nenek kita yang dulu-dulu. Memang tak sama. Memang tak sama cara hidup. Gaya hidup pun tak sama. Sebab kita sekarang hidup di zaman moden. Tahun 2021, cara hidupnya tak sama dengan pada tahun 1970. Tak sama. Sebab yang 1970 tu dah jadi sejarah. Manusia pun berubah. Okey, kita lihat pula Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Hu K. Kim. Ada kan dalam tu? Di atas sekali tu. Dia kata sejarah merujuk kepada peristiwa yang pernah berlaku atau sudah berlaku. Mudah aja sejarah ni. Yang penting peristiwa tu pernah berlaku dan sudah berlaku. PKP pertama bulan Mac tahun lepas, itu sejarah. Dah berlaku belum? Dah berlaku. Yang hari ini akan jadi sejarah bila kita masuk hari esok. Wah. Okey. Contoh pengumuman tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu di Bandar Hilir Melaka. Nampak ada gambar kan? Itu bukti dia pernah berlaku. Macam mana boleh berlaku? Sebab kita tengok di situ. Buktinya ada gambar. Saya sambut hari lahir tahun lepas. Ada gambar tak? Ada gambar. Itulah sejarahnya. Kita tengok Dr. Muhammad Yusof bin Ibrahim menyatakan maksud sejarah merupakan catatan atau rekod sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Ada rekod tak? Ada rekod. PKP yang kita lalui semuanya ada rekod. Ada rekodnya. PKP 1 bila sampai bila? PKP 2 bila sampai bila? Kita sekarang dah PKP berapa? Cuba awak teka. Okey, cuba awak teka. InsyaAllah bila kita dah berjaya menumpaskan COVID-19, kita dah balik kepada hidup yang normal, dapat pergi sekolah, dapat jumpa kawan-kawan, PKP yang sekarang ini akan menjadi sejarah. Bila dewasa nanti, awak boleh ceritalah kepada anak dan cucu awak. Atuk dulu dua kali sekolah tutup. Wah. Cucu awak bertanya, Atuk happy tak sekolah tutup? Atuk awak jawab sendirilah tu. Okey. 2 kali sekolah tutup ni. Jadi benda tu boleh diceritakan. Ada bukti, ada catatan. Catatan di mana? Di dalam surat khabar ada tertulis, di dalam internet ada tertulis, di dalam dokumen rasmi kerajaan pun tertulis, ada surat sekolah tutup secara rasmi. Itu adalah sumber catatan dan rekod yang harus disimpan supaya boleh dijadikan bahan bukti sejarah. Okey, jadi secara kesimpulannya, cikgu nak akhiri kelas cikgu. Cikgu nak akhirikan video pengajaran ini. Cikgu rasa kamu pun dah faham bila orang kata sejarah ni apa? Sejarah ialah perkara yang telah berlaku. Ada tindakan, ada sebabnya. Kenapa benda tu jadi? Dan kenapa tindakan-tindakan manusia terhadap perkara itu. COVID melanda negara, apa tindakan-tindakan kita?
Apa yang kerajaan buat, apa yang ibu bapa buat, apa yang cikgu-cikgu buat, dan apa yang kamu buat, semua tu akan dijadikan sebagai catatan sejarah dalam hidup kita. Jadi kalau ada apa-apa yang kamu tak faham, kamu boleh terus tanya cikgu dalam WhatsApp. Boleh WhatsApp cikgu secara personal. Cikgu, saya tak faham lah, cikgu cakap laju sangat. Jadi cikgu minta maaf, ini pertama kali cikgu buat video dan video pengajaran. Maafkan kalau ada kekurangan. Okey, kalau ada kekurangan, insya-Allah akan diperbaiki pada masa akan datang. Bukan selalulah cikgu akan bagi video ni. Okey, sebenarnya di YouTube banyak lagi sumber-sumber pengajaran sejarah yang lebih baik. Tapi mungkin lebih seronok kalau kita dapat berjumpa, kamu dapat tengok cikgu. Cikgu pun sebenarnya dah suka sangat dan harap sangat dapat jumpa kamu. Jadi untuk hari ini kita habiskan dahulu iaitu tajuk pengertian sejarah. Selepas ini kamu boleh buka modul latihan tu. Di dalam modul latihan itu ada tiga latihan. Latihan yang mudah saja. Yang pertama, kamu bulatkan perkataan-perkataan yang ada kaitan dengan sejarah. Bulatkan perkataan yang ada kaitan dengan sejarah. Contoh, ada perkataan masa lalu dengan masa depan. Yang mana itu sejarah? Yang mana satu ada kaitan dengan sejarah? Masa lalu ke atau masa depan? Okey, kamu bulatkan yang mana satu. Itu contoh. Latihan yang kedua ialah berkaitan dengan cikgu nak kamu buat perbandingan. Zaman dulu macam mana, zaman sekarang macam mana. Kalau dahulu orang menggunakan batu giling, nak hancurkan cili lah, nak masak kan, nak hancurkan cili, dia guna batu. Awak tengok dalam modul yang cikgu bagi tu. Zaman sekarang tak payah guna batu dah, nak angkat pun berat, guna blender je, siap, hancur dah cili tu. Itu zaman dulu dengan zaman sekarang. Di bawah tu ada lagi perbandingan yang lain. Kamu cari gambar, lekatkan. Okey, dan latihan yang ketiga, cuba kaji tentang satu peristiwa tu. Okey, kamu baca, tengok bila peristiwa itu berlaku. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap kamu dapat fahami apa yang cikgu cuba sampaikan. Okey, cikgu harap kamu dapat buat latihan yang cikgu berikan kepada kamu. Okey, itu saja untuk kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Duduk rumah.